ada kat dalam set ni? Mandi Sungai Aran. Pas mandi duduk diam. Anda memang tak salah siaran. Ini rancangan Borak Kopi Siam. Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya bila kita bersama. Okey, kita kembali lagi di rancangan Borak Kopi Siam. Hari ini Mika yang jadi host. Suka tak? Tak ada lagu rauja. Host hari ini ialah Uncle Azib dan Uncle Anwar. Yeay! Ya Allah, comelnya! Adikku Mika. Rasa macam apa Uncle Aziz. Nak panggil Uncle ke abang-abang lah. Abang Aziz dengan Abang Anwar, boleh? Boleh? Itulah dia celoteh dia pagi-pagi. Ya Allah. Bangun-bangun pagi kita pantun. Terbaiklah adikku Mika. Adikku Mika akan terus bersama dengan kita kejap lagi kan. Sebab hari ni kita akan bercerita mengenai ni. Nampak ni? Yang dekat kita punya muka ni ada antara satu panca anggota. Anggota ni kalau kita tengok peribahasa kerana mulut badan binasa. Uish, memang betul. Betul. Kerana mulut badan binasa. Setajam-tajam apa, lebih tajam dari pisau apa? Lidah kita. Lidah kita. Hari ini bersama dengan kita di Borak Kopi Tiam, Haziq, Anwar, adikku Mika ni. Dia buat introduction tadi tu dah cukup comel dah. Kita orang dah tak boleh lawan dah. Comel adikku Mika tu jatuh macam ni dah. Kita punya comel. Tapi itulah dia. Kita nak kongsikan pada hari ini memang berkenaan tentang mulut. Dan kita harapkan sebenarnya semua akan terhibur. Sebab Kumika, kita akan bersama dengan Kumika ni. Macam-macam kita nak berborak dengan dia. Dan juga ayahnya sendiri. Betul. Sebenarnya adikku Mika ni pemalu kan? Pendiam je. Tapi bila dia pantun je, dia start pantun je kita nampak adikku Mika ni dah jadi satu karakter lain. Karakter yang berani kan, confident apabila berpantun. Jarang kita tengok adik-adik yang berusia 5 tahun ni boleh berpantun. Kadang-kadang ada 5 tahun yang mungkin baru bercakap kan. Tapi ini boleh berpantun ni adalah satu bakat besar yang kita harus jaga. Dan kepada anda semua yang sedang menonton kami, tak kisahlah di TV, di TV3 ataupun di Facebook, Borak Kopi Tiam. Hai semua kat Facebook, rakan-rakan Facebook kita. Selamat pagi semua. Harap-harapnya semua yang sedang menonton semuanya diberkati Allah. Kerana hari Sabtu dah kan. Kita pun harapnya kita dalam perjalanan hari ini pun lancar. Betul, insya-Allah. Alright, dan sekarang ini kita ada satu atau dua sebenarnya cerita viral yang kita nak kongsikan kepada anda. Yang pertama adalah cerita yang memang sangat-sangat viral. Gambar ni dekat Twitter memang viral. Ada seorang wanita ni, dia teduhkan seorang anti. Kalau yang bangsa India. Yang berbangsa lain lah kan. Jadi kalau tengok, kita tunjuk sekarang ni kepada anda gambarnya. Dia memang menyentuh hati lah sebenarnya kan. Ada cucu kepada nenek tersebut. Dia bagi tahu, dia bercakap terima kasih sebab teduhkan nenek saya. Masa tu kita tahu pasal sekarang ni SOP-nya kita kena beratur. Beratur untuk masuk ke mana-mana lah, bank ke shopping mall. Tapi yang ni dimaklumkan dalam sepupunya dia menghantar neneknya untuk pergi ke bank. Kemudian dilihatnya Allah panjang, panas nak berteduh. So adanya gadis ni meneduhkan, guna fail. Teduhkan nenek ni. Betul. Kan? Nama cucu dia Privita Maimaran. Ni gambarnya. Kalau kita nak tengok mana gambar tadi, kita ulang balik gambar tu supaya orang nampaklah gambar yang viral tu. Sebab gambar tu mendapat pujian mendapat pujian ramai. Betul. Sebab iyalah kita dekat Malaysia ni bermacam-macam bangsa bersatu kan. Walaupun tak kenal. Betul. Sebenarnya tak kenal pun. Wanita tu tak kenal pun anti tu. Tapi dia tetap teduhkan supaya anti tersebut tak ada terkena panas. Inilah dia satu perbuatan yang perlu kita puji. Dan kita nak ni, kita galakkan antara kita ni multiracial dalam negara kita. Sering kali untuk berikanlah teduhan satu sama lain. Betul. Tapi ada satu lagi untuk kes yang kita nak kongsi. Bukan kes, satu isu viral. Cerita yang pada hari ini kita nak kongsikan berkenaan tentang juga seorang nenek ini. Tetapi dengan satu peneman yang cukup orang suka lah. Nama dia Oyen. Si Oyen ni dia acah-acah
pecah lah biji urut belakang nenek tu. Aduh. Sebab kita gelinya hatinya sebab dia kononnya dia kaki bodek ni nak urut-urut nenek tu untuk dapatkan makanan. Nampak tu. Dia urut-urut belakang. Dia urut belakang. Kita dengar sikit. Kita dengar sikit, dia ada audio ni, dia ada suara. Pandainya. Kita makan. Sudah. Abang tak dapat tu. So itu dia video yang sepanjang 30 saat. Video yang sepanjang 30 saat. Dia urut-urut, dia minta makanan. Sekali alam dah 30 saat ni tak dapat apa-apa pun. Dah berhentilah urut tu. Tak ada hasil. Tak ada hasil. Okey, itulah dia antara cerita-cerita viral. Sebenarnya banyak tau. Dekat Malaysia ni setiap hari ada je cerita-cerita viral. Tak apa. Esok kita ceritakan kepada anda lagi di Borak Kebutihan sebab sekarang ni kita nak bagi tahu kepada anda sesuatu mengenai webinar Cool FM. Webinar. Okey, ni kalau anda nak sertai seminar online secara percuma, inilah masanya. Apa yang anda perlu lakukan adalah anda pergi ke Facebook Cool FM, anda follow dan juga like. Lepas tu saksikanlah webinar Cool pada hari Selasa 22 September bermula 12.30 tengah hari. Anda boleh saksikanlah antara figura-figura hebat Malaysia. Ada Ibu Ros, Fauzia Latif dan ramai lagi membincangkan topik keluarga dan kesihatan mental. Dan individu bertuah berpeluang untuk menangi wang tunai ataupun anda bolehlah tengok info lanjut dekat www.coolfm.com.my. Alright. Inilah dia. Penyampai-penyampai Cool FM. Tu ada Haiza, Muaz, AG kan. Yang akan bersama anda untuk webinar. So siapa yang ingin dapatkan informasi sekali lagi kat Facebook Cool FM. Kita macam-macam sekarang ni digital ni semua ni kita manfaatkan di sana kan. Tapi satu benda juga kita nak manfaatkan adalah pada hari ini kita nak kongsi macam tentang mulut ni. Kadang-kadang fikir pasal mulut tu tadi dah pantun. Hari ini macam-macam lagi sebenarnya. Kita akan bersama dengan Datin Diana Daniel. Kita nak lihat macam mana do it yourself, DIY punya kosmetik macam mana. Mulut macam mana? Ada kosmetik untuk mulut ke? Ini bibir. Dekat anggota kita ni kan. Kita kena jaga kita punya mulut. Itu macam mana agaknya? Bukan setakat jaga perkataan apa yang kita keluarkan. Bau mulut tu pun kita kena jaga. Oh, dahsyat. Nampak? Kau cakap dahsyat tu pun aku dah bau dah. Oh, ya. Wangi. Wangi lah. Okey, tapi ada satu ayat yang saya nak kongsikan kepada anda mengenai mulut ni. Kalau anda tidak menemukan kebaikan yang bisa diceritakan tentang seseorang, lebih baiklah mengunci mulut anda erat-erat. Daripada kita berkata-kata. Kalau tak ada benda baik kita nak kata, baik kita diam. Yalah, tapi sebab pasal kalau diam ni semua kan, ada juga pasal celoteh ni pasangan suami isteri yang pandai celoteh yang diam. Macam mana selalunya macam tu. Kalau kita dalam satu pasangan, suami isteri, salah seorang mesti akan becok, salah seorang mesti akan pendiam. Barulah lengkap keluarga. Kalau dua-dua becok, rumah tu habis. Macam Aziz lah. Aziz dia putih. Aku pendiam. Aku pendiam, isteri aku becok. Oh ya ke? Okey, kalau tu kita nak tengok Ain Idrus lah. Ain Idrus dengan suami dia siapa yang becok? Tak cakap lah, memang Ain lah becok. Siapa tak kenal dengan pasangan merpati dua sejoli ni kan? Yang boleh dikatakan macam langit dengan bumi lah. Yelah, seorang banyak cakap, seorang lagi pula diam. Jom kita dengar kisah Ain Idrus dan Amirul Hafiz. Ain sebenarnya time kecil dulu lah. Yang Ain ingat time Ain tadika semua. Ain tak adalah banyak cakap sangat. Tetapi Ain sukakan attention. Ain adalah sejenis budak yang macam kalau bangun pagi pun kan, Ain akan make sure Ain bangun pagi, Ain dah mandi semua. So bila Ain keluar bilik macam dah mandi semua, Ain akan Google-nya dah mandi. Ain suka macam tu. Ain pun seorang host juga. Tu yang buat Ain banyak cakap sikit kot. Kadang-kadang penat tu kita cakap ni pun kita tak boleh stop. Dia tengok urat-urat kita keluar. Ayo. Reaction Mirul pun. Seperti kita sedia maklum, pasangan ini berkenalan melalui media sosial. Itulah Amirul nak tanya ni. Amirul tahu ke yang Ain ni jenis yang banyak cakap? Masa first kenal tak sangka lah yang Ain jenis yang loud apa semua kan. So dah lepas keluar 2-3 kali tengok dia bercampur dengan kawan dia semua, baru dah tahu perangai Ain sebenarnya lah. Tapi okey lah, best lah kan, Rio kan. Pasal saya jenis yang penyenyap kan, yang jenis tak penyenyap tak ada, pendiam orang pendiam. tahu. Penyenyap tak benar. Pendiam kan. Jalan-jalan naik basikal. Jalan-jalan naik basikal. Nampak awak hilang akal. Hilang gatal.
Gatal tungkap. Hilang. Akal. At- Keluar Leo nanti. Malu. Kal. Nampak awak hilang akal. Pergi kedai What? roti. Pergi kedai Kedai. beli Beli roti. Pergi kedai beli roti. Haji. Hanya. Semualah betul-betul. Mula awak sama. Jadi macam mana? Macam monyet lah kita. Awak lah. Iya. Hanya awak di hati. Jadi hati awak di hati awak. Hanya. Betul. Betul. Nya. Ada. Hati. Hanya. Tak boleh tak hati. Apa ni dia cakap? Macam mana? Tak habis ni. Ain kalah. Apa awak cakap? Hanya. Ya Allah. Ain kalah. Tu saya kalah sebab awak cakap saya kalah. Mungkin Ain dan Amirul boleh kongsi kebaikan orang pendiam dan juga orang yang banyak cakap. Kebaikan orang mute ni, apa yang Ain suka sebenarnya, kalau dia ada apa-apa problem, macam dia tak puas hati dengan kita ke, dia takkan terus cakap. Bukan jenis suarakan, saya tak puas hati dengan awak. Semua dia bukan jenis. Kadang-kadang kalau dia terasa pun dia akan lupakan. Itu adalah salah satu. Second, Ain rasa benda tu tak bercelaru. Kadang-kadang kita kena tengok personality juga. Yang terakhir, dia simple lah. So benda tu tak jadi kompleks sangat kot. Nak baca tu kadang-kadang susah. Orang yang mute ni. So, kebaikannya tak boring lah. Dengan Ain ada je benda yang baru dia nak buat, ada je benda yang dia nak nak kacau macam ni semua lah. So, exciting. Kalau seorang diam je dan seorang lagi tak berhenti cakap tu, mestilah saling melengkapi satu sama lain kan? Orang selalu kata kita ni sesuai lah. Macam Mirul ni jenis diam, Ain ni jenis kecoh. Benda tu sangat-sangat berbeza. So bila benda tu berbeza, dia complete each other. Mula-mula Ain rasa macam, boleh ke ni? Macam tak boleh je. Kita ada rasa macam tu tau. Tapi itulah orang kata insting tu kan. Tiba-tiba tu kahwin pula. So, saya pun tahu jenis karakter Ain. Walaupun dia jenis loud, nampak dia jenis yang selalu bising-bising semua, tapi dia ada setempat dalam diri dia yang jenis yang very soft-hearted, yang jenis always care about the family, apa semua kan. Saya fikir dia sesuai lah jadi isteri lah. Dan I decide to marry her. Apa pun yang penting, ini pesanan dari Borak Kopitiam. Moga Ain dan Amirul sentiasa happy selalu dan bahagia hingga ke jannah. Oh, bukan main berlakon kau Ain ya. Aku tengok tadi siap tua Ain. Macam gini lakonan. Itu dia Ain Idul dengan suami memang. Kita harapkan bahagia betul-betul Terus insya-Allah. bahagialah. Okey, kita nak berehat seketika, kembali nanti di Borak Kopitiam. Kita ada adik Kumika. Kita ada akan Datin, berpantun ada lagi. Daniel, Ya. macam-macam lagi. Dan kita ada baby. Alright, so jumpa selepas ni. Suaminya pendiam kembali bersama Borak Kopitiam. Kita ada Haziq dan juga Anwar ini. Kita dah start berpantun dah sebab tadi adik Kumika dah start pantun. Dia punya pantun power. Dia boleh buat part kerat selamba je. Ya, ini pun nak bagi pantun sikit lah ni. Bangun pagi tengok Borak Kopitiam. Anwar dan Haziq hari ini mengacara. Tengok kami tak boleh duduk diam. Haish, risau jadi huru hara. Itu huru pantun hara siapa? sangat. Akunya. Kau punya sendiri. Ya Allah. Tulis pagi tadi naik motor tadi. Haziq ni tak bagi respon lah. Tak, bukan. Nampak macam kekok bagi pantun sendiri. Mungkin tak power sangat macam Kumika pun. Ya. Adik Kumika ni adalah seorang kanak-kanak yang sangat-sangat bijak. Viral video pantunnya sampai sekarang ni. Luar Kalau biasa. kita tengok video dekat Instagram dia, kebanyakannya adalah video pantun. Ya, kalau anda nak tengok, nak kenal lagi lebih rapat adik Kumika, jom kita saksikan. Cuaca sejuk, hujannya lama. Guna payung ke kedai jamu. Jangan merajut lama-lama. Sebab saya sayang kamu. Adik Kumika. Masya Allah.
Okey. Kat mana? Komika Kat sini. mana? Ah, Komika dekat di sini. situ. Boleh naik? Boleh. Comel. Ya Allah. Komika adalah kanak-kanak yang beyond. Kan dia punya pantun tu kita yang kadang-kadang orang dewasa ni pun tak terfikir. Ni ibu kepada adik komika iaitu Siti Nurbahira Emran. Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang nak panggil apa? Sihat ni. Ira. Ira. Ini Okey. Komika. Macam mana? Ui, dia dah duduk Komika, good, sopan good. ni. Good. Good. Ada pantun ke? Ada pantun tak untuk abang-abang? Ada pergi sojek sarang plekat. Pendek lek jangan loncek. Banyaklah kena main batak pesanku baik jangan ngumpet. Ui, dahsyat. Dapat. Dahsyat. Pantun ni kita boleh dengar. Dia ada pengajaran kat situ Pantun sebenarnya. tadi Ha. tak jadi yang Oh, tak jadi pantun dia. Ya Tak jadi. Tapi bunyi macam ada juga. Nak try lagi sekali ke Komika? Komika nak cuba lagi sekali? Boleh Cuba lagi sekali. Boleh. Cuba pantun yang tak jadi tu. Yang tak jadi Cuba tadi. tak jadi. bukan yang tu yang terbuat tadi tu. Yang Uncle buat. Okey, Ya, sekarang ni kita nak tanyalah dekat ibunya Puan Ira. Bila yang Puan Ira tahu yang dapat detect adik komika ni boleh berpantun ni. Dalam masa tu dia 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Dia memang dah boleh bercakap dah masa tu. Dah boleh cakap dah. 3 tahun Dia bercakap setengah. dalam umur 2 tahun ke 2 tahun setengah macam tu. Dia lewat sikit daripada kakak dia, lelaki kot kan. Lepas tu, tapi pelat-pelat. Lepas dia dah tak pelat tu, dia dah boleh Dia dah pantun. boleh lancar Dia dah. dah boleh hafal. Dia ni cepat menghafal. Masya-Allah. Siapa yang mengajarkan dia untuk yang hafal pantun semua tu? First dia tengok ayah dia. Ayah dia edit video. Okey. So dia dengar video Cik Abon pantun. Ni abang Abon kita. Abang Abon, yes. Siapa? Tok Abon. Dia panggil Tok Abon. Maknanya itu inspirasi dia Ya, lah. dia dengar lepas tu dia macam menarik kan, macam ada rhythm tu kan. So dia macam menarik lah, dia tanya apa pantun tu semua. Komika tahu ke pantun tu apa? Tahu seni bahasa. Wow. Dia boleh jawab dengan laju tau. Nampak ada siapa-siapa yang bagi jawapan kat sini. Tak masalahnya perkataan ni. Seni bahasa. Betul. Mana Okey, adik komika. Ramai ni yang dekat Facebook, yang dekat dalam telinga abang ni minta nak dengar pantun komika lagi. Ada lagi pantun tak? Bagilah satu, bagi satu. Ada Okey. masuk dapur upih bawang. Masak dengan kantong giri. Jangan jago tapi kami orang jaga urusan keluarga sendiri. Pantun Negeri Sembilan tu. patut. Lorak Negeri Sembilan. Dongan lain macam itu dahsyatnya. Kita sebab mungkin benda ni memberikan inspirasi tau kepada ibu bapa kat luar sana bila tengok adik yang berusia 5 tahun dah pandai untuk berpantun kan. Mungkin Puan Ira boleh kongsikan apa sebenarnya cara pendidikan kan, apa yang Puan Ira buat dekat rumah sampai komika boleh jadi bijak macam ni. Cara dia macam kami ni kami tak bagi gadget. Itu penting. Gadget ni dia akan hilangkan fokus lah. Banyak bad things kan pasal gadget ni. So, dia orang kalau gadget pun macam kat kedai makan. Lepas tu dalam kereta kalau balik kampung long distance ke atau sebelum nak sampai mall ke, itu je dia boleh ada gadget. Lepas tu TV pun tak boleh sangat. TV dia ada waktu lepas asar. So pagi tu lepas breakfast dia kena main. Kalau macam Mika sekarang kita dah tak hantar sekolah sejak dah COVID tu. So dia kena main sementara kakak dia ada lagi belum pergi sekolah, dia main dengan kakak dia ataupun bila kakak dia pergi sekolah dia pun kena buat homework. Wah. Kita ada bagi dia homework walaupun dia tak school dah kan. You ada homework. Puan Ira adalah suri rumah. Suruh rumah. So memang spend time dengan Mika kat rumah lah. Ayah dia pun bekerja dari rumah. So kalau bukan saya macam kalau saya busy dengan kakak dia, ayah dia lah. Ayah, itu dia semua mak ayah dia dia. dah tahu dah mana apa nak bagi. Ayah dia lebih kepada mengajar membaca. Apa yang saya tidak menemui? Boleh keluar pula Siri. Okey, so Mika, abang nak tanya. Lah abang malu kita. Apa lagi yang Mika suka buat selain pantun? Mika suka main apa? Yang build tu apa nama dia? Ada game ke? Ada sukan ke? Sukan lasak ke? Mika suka buat apa dekat rumah? Yang Mika selalu stack build tu apa? Perintis reka tu. Apa tu? Mika suka memanah. Memanah? Dia suka memanah. Dahsyat. Kalau memanah dalam Dalam rumah. rumah je Dalam ya. rumah. Yang mainan tu lah kan. Tak adalah Sakit dia juga. panah yang betul-betul tajam tu. Tapi dia punya anak panah hilang. Alam, siapa yang hilangkan tu?
hilang sendiri. Hilangkan diri. Hilang sendiri. Komika lah hilang sendiri. Okey. Komika. Abang nak jual pantun boleh ke? Abang nak Boleh pantun. ke? Abang nak pantun Abang nak lawan pantun. Komika, boleh? Boleh ke? Dulu, jadi Dia roll eyes Tapi je. dia biasa je. Komika hafal, abang terpaksa membaca sikit. Boleh lah ni abang buat karangan untuk komika ni. Dengar Pandai berceloteh, cakap berbuih-buih. Kutuk mengutuk perlu dijauhi. Manis kata macam kuih muih. Segalanya nikmat dari ilahi. Okey tak? Okey tak? Jadi tak? Jadi. Ya ke? Tak jadi, dia kata. Zik, Okey, aku okey. Okey, adik Komika. Balas. tak apa, kita dengar komika pula. Baling bola. Malam bola tinggi menambang bola jatuh dan pergi. Yang kita melagak sombong. Bewek rendah diri. Apa? Jangan kita berlagak sombong, lebih baik merendah diri. Mengondah diri. Nampak. Sikit dia bagi kalah pantun Anwar. Jadi. Ini jadi. Ni penuh Kita nak ucapkan terima kasih kepada Komika dan juga Puan Ira yang sudi bersama dengan kita hari ini. Kalau anda nak follow Ada lagi Instagram dua Komika. pantun. Ada lagi dua pantun? Ada dua pantun lagi? Pagi lagi Komika. Pagi komika, pagi. Kalau ada corong patah, jangan simpanlah dalam peti. Kalau ada salah, jangan simpanlah hati. Jangan simpan dalam hati katanya. Tengok. Lagi satu. Satu. Nak lusa bangun pagi, ada masa jumpa lagi. Simple. Okey, sebenarnya Haziq nak bawa ayah mai sini. Kita bawa ayah kepada Komika yang orang yang berada di sebalik kamera Sini kita dengar sikit. Inilah ayah Komika, Ku Faizal ya. Ku Faizul. Ku Faizul. Yang selalu bersama dengan Komika. Inilah dia. Yang memberikan Tuan Director. memberikan cue kepada Komika. Macam mana nak pantun ni? Boleh kita buka tag tu. Mari kita pegangkan. Yes, inilah dia ayahnya. Okay, inilah satu family. Sebenarnya dia ada kakak kan? Ada kakak. Ana, Tengah tidur di rumah. Tidur kat rumah. Alright, jadi inilah dia satu family. Happy family. Kita bagi tahukan. Yang kat Facebook semua bagi tahukan kepada family Komika, Ku Faizul dan juga Puan Ira. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kita di Borak Kopitiam. Adik Komika, good. Harapkan dipermudahkan masa depan untuk belajar dan terus insya-Allah. Amin. Alright, sekarang ni kita ada satu cerita mengenai kafe yang bernama Mulut. Sebab ini kan kita punya topik bercerita banyak pasal mulut kan. Dan ada satu kafe ni, nama dia Kafe Mulut. Macam mana agaknya tu? Memang makan di mulut. Kita tengok sekejap. Hai, selamat pagi semua. Bila tiba waktu hujung minggu ni, memang best kalau kita pergi berjalan. Jika anda ada rancangan untuk berjalan menuju ke Negeri Sembilan atau Melaka, bolehlah singgah sekejap di Tampin dan menjamu selera di Mulut Cafe. Kafe ini sudah beroperasi hampir 2 tahun. Dan apa yang bestnya di sini, Mulut Cafe menyediakan hidangan berkonsepkan fusion dan pelbagai. Masa mula-mula nak buka kedai makan tu, kita pun fikir kan nak fikir nama apa. Bila kita fikir nama Mulut tu boleh bagi senang orang ingat. Kadang-kadang orang cakap nak makan kat mana, semua orang cakap makan kat Mulut. Bila orang tanya, kawan-kawan kadang-kadang cakap pun kita boleh cakap makan kat Mulut. Tu bila orang dah cakap macam tu, kita suggest untuk buka kedai nama Mulut Cafe. Setiap menu yang kita keluarkan tu semua ada touch sendiri. Jenis saya ni, saya dengan wife selalu pergi luar daripada Tampin, Melaka, KL. Kita akan cuba try satu makanan lain yang untuk kita bawa ke Mulut Cafe. Kita cuba dan kita R&D dia sendiri dan kita bagi staff rasa, dia rasa okey, ngam boleh jual, baru kita on. Terdapat lebih 30 menu yang ditawarkan di sini. Antara menu yang sering menjadi pilihan adalah nasi lemak bambu sambal udang, burger bakar double trouble dan nasi talam diraja yang ditambah dengan cheese mozzarella. Sedapnya! Mulut Cafe memang kita dah banyak kurangkan meja,
mengikut SOP, kita cek suhu sebelum masuk. Kita tak ambil booking sebab sekarang ni SOP kita terpaksa kurangkan meja sebab banyak meja kita dah kurangkan, kita tak dapat nak buat booking. Mulut Cafe beroperasi setiap hari kecuali hari Selasa, bermula jam 3 petang hingga jam 11 malam dan dilanjutkan sehingga jam 12.30 malam pada hujung minggu. Menarik kan? Makanan sedap, tempat pun selesa. Kalau anda tiada rancangan pada hujung minggu ni, apa kata kita datang ke Mulut Cafe dan menjamu selera di sini? Oh, tu dia. Kalau makan di mulut ni memang lain macam ke situ Selalu kan member tanya, makan kat mana? Makan kat mulut lah. Itulah dia cafe mulut. Tapi semua bila kita makan di mulut ni, kita kena ada pencuci mulut juga, Aziz. Bukan maksud Anwar tu bukan pencuci mulut dessert tu. Ni, kita ada tukang cuci mulut. Nampak? Jadi betul dia nak keluar daripada tingkap. Betul-betul daripada tingkap. Kita ada Tatin dan Daniel. Wow, hai. Ni okey, kita bagi gelaran kat dia tukang cuci bibir. Ya, boleh. Saya tukang bukan cuci, dia macam scrub bibir. Dia scrub. Gosok Gonyok. Okey, kita sebelum kita bercerita pasal ni kan. Kita nak cerita pasal career dia lalu. Okey. Apa yang dia nak buat sekarang? Sekarang ni saya baru je sign dengan Universal Music. Dan finally dia akan menulis lagu dia sendiri. Dan actually dia dah tulis lagu-lagu dia. So we're gonna start releasing lagu-lagu D yang ditulis, dikompos sendiri. Yang dah pernah buat maksudnya D memang dah simpan dalam library ada yang lagu-lagu yang dah 12 tahun dibuat. Because I used to, dia suka buat lirik. Dia suka dengan music. I was always a musically macam sukalah creative music semua ni. So tak sabarnya nak dengar music. You will love it, I promise. Nanti D nyanyi sekali ke? Tak, bila saya jadi penyanyi, saya menyanyi ikut kaki je tu. Tak adalah, pastilah saya menyanyi, insyaAllah. Harap dapat sokongan daripada orang ramai kerana ini memang minat dia daripada dia kecil. Bukan nak jadi pelakon. Dia memang nak jadi penyanyi. Sebenarnya, dia dah ada banyak dah lagu yang dia keluarkan. Yang ada yang kita boleh tengok kat YouTube banyak dah kan. Kan, betul? Yes, tapi bukan apa yang dibuat sendiri. Bukan daripada tulisan luahan hatiku. Dia sampaikan luar hati orang lain. Okey, tapi sekarang ni, yang depan mata kita ni, ini sebenarnya yang kita punya hero hari ni. Yes, hero dia. Kita tahu dia macam-macam ni. Banyak pasal organik lah, buat do it yourself kat homemade semua ni kan. So hari ni kita tengok macam ni tentang lip scrub. Lip scrub. Scrub bibir ni sebenarnya dia bagus sebab kita punya kulit dia ada macam turnover time dia. So kita akan ada sel kulit mati, akan rasa macam nampak kering, kusam. So ini adalah cara terbaik di rumah. Bahan-bahan yang sangat-sangat simple boleh dapat dekat supermarket. And dirasa macam ramai dah makin suka nak buat bahan-bahan daripada bahan-bahan organik dan diorang suka buat sendiri dengan tangan diorang. So di punya minat start daripada 2019. So daripada buat lip balm, buat lip scrub, terus buat face scrub sampailah buat semua benda, moisturizer lah, serum. Yes. Dia sangat addiktif. Dia macam kita baking tau, macam kita buat kek. Dia sama macam kita masak. Dia sama. Kita belajar masak hari ni. Kita belajar masak. Kita belajar masak apa? Ini minyak masak kita. Saya menggunakan grape seed oil dan sweet almond oil. Sebab dia senang untuk meresap dan dia tidak clog kita punya pores. So, ini adalah sugar tapi kalau kita nak buat gula, kalau kita nak buat lip scrub, kita kena pastikan yang gula kita tu bukan gula kasar yang besar. Ini adalah caster sugar ataupun sugar yang paling halus, gula paling halus. Sebab kita tak nak, kadang-kadang ada bibir yang sensitif, nanti dia kata, Di sakitlah, kenapa you ajak benda-benda ni? Kasar, tak boleh kasar-kasar. Manis sangat bibir tu kan? Yes, so ada minyak, ada gula, lepas tu ada pewarna, boleh guna pewarna makanan ataupun boleh guna pewarna ini untuk lipstick. Jangan guna watercolor. Jadi lain lah tu. Jadi lain. Melekat terus kat bibir kan? Melekat terus. So, kita guna flavor ni, flavor bubble gum. Boleh pilih flavor apa pun tu yang seronok. Kalau tak ada flavor, boleh guna madu. Dan ini sajalah kalau nak sparkling sikit. Okey, jom kita mulakan. Mari kita mulakan. Kita letak dulu ni grape kan? Saya sejenis yang macam masak resepi Melayu. Kalau orang tanya apa sukatan dia? Apa sukatan? Kau tuang-tuang je lah. Agak-agak je lah. So agak-agak sikit macam tu.
Jangan guna minyak masak emak tau. Ni guna minyak apa ni? Yang kedua ni? Minyak apa ni? Ini sweet almond oil. Yang ni Sweet almond Ini oil. grape seed oil. Grape seed oil. Okey, tabur pula dah. Kau tuang Kita tunjuk je. campuran dia mana? Nampak tu? Ni perlu kacau lagi. Kita kacau lah. Kita kacau. Dia sangat-sangat simple. Kita kacau macam tu. Oh, dia likat sebab dia gula kan? Dia gula. The thing is, kalau kita guna caster sugar, ini kelebihan dia. Dia akan nampak macam, alah manja-manjanya kau ni. Nampak jadi macam macam tu. Jadi apa, lembik-lembik macam tu. Tapi kalau bibir orang tu memang tengah rosak ke apa ke kan? Masa macam perlukan sesuatu yang kasar, boleh ke guna gula kasar? Tu jangan. Tak boleh. Bibir kita ni sensitif. Maknanya memang macam dia macam hati kita juga. Bibir seperti hati. Okey, so letak pewarna macam mana yang korang Berapa rasa titik? cukup. Jangan tanya saya sukatan. Sebab dia akan jawab ikut suka hati kau Ikut lah. hatilah dia Ikut kata. hatilah. Sebab benda ni dia memang kita kena eksperimen. So kita kacau-kacau nampak warna dia bertukar. So bukanlah dia sekadar homemade tapi dia heart made. Heartmade. Nampak? Kan dah nampak. Cantik lah warna dia. Yes, warna dia. Dia jadi pinky. Sama macam bibir Diana lah. Close up. Close up bibir, close up bibir. Gitu. Janganlah satu Malaysia tengok bibir aku. Okey, so flavor. Bibir saya, close up. Tak, dia sensor terus. Dia sensor apa ni? Okey, so yang ni untuk bagi kita bila kita apply, kita rasa macam makanan. Dia tak ada rasa macam flat sangat, sedap. So kita letak bubble gum flavor ni. So maksudnya kalau kita contoh dah sapu kan, totolan ni tak apa. Tak apa. Sebab kalau kita tengok, ini semua bahan-bahan yang selamat kalau kita telan. Kalau anak kita telan satu mangkuk ni pun tak apa. InsyaAllah dia pergi toilet je. Okey, so kita dah letak tu. Ini apa? Yang ni adalah pewarna. Dia lebih pada enhance untuk bagi nampak macam shining-shining. Okey, ini lebih pada kepuasan perempuan-perempuan di luar sana. Kalau lelaki tak payahlah. Dia macam kena another level. Nampak? So dia ada... Wangilah bau dia. Wangi kan? Bau bubble gum tu ada. Tapi sebenarnya tak nampak sangat pun. Ini hanya kepuasan wanita-wanita di luar sana. So dia ada tekstur, dia ada macam dia ada tona dia ada art dia. Yang kita boleh appreciate. Tengok falsafah tu, orang yang berkarya ni kan. So ini lepas seni tau. so Lepas kita transfer lah pergi bekas. Kita transfer. Betul Tengok saja. betapa sikitnya dia punya bahan-bahan dan dia ambil masa yang very very short. So yang ni sebenarnya saya tertuang minyak lebih, tapi kalau saya buat macam ni saya tambah je lah gula. So kita kalau kat rumah kan? Yes. Masukkan saja. Ini aktiviti boleh buat dengan anak-anak. So kalau ni kita akan try macam mana ni? Kita akan celup ke? Aduh dia ni. Ini Saya pun tak tahu. Tak. Boleh saya akan celup kejap. Saya celup Saya celup. Macam ni contohnya. Okey. Lepas tu saya celup sini. Dia pakai kat pipi. Ni. Close up sini. Nampak saya punya pipi. Tengok tekstur dia. Wow. Gitu. Boleh menghilangkan mana tahu putih lepas ni. Lepas ni saya punya pipi lembut. Sebenarnya saya nak cakap kepada student-student di luar sana, kalau korang nak buat easy money ataupun macam nak start bisnes yang senang-senang, korang just buat je benda-benda macam ni, jual. Tapi mestilah kena ikut pada kita kena belajarlah masuk kelas. Tapi dia ada spesifik IG tak? IG sendiri. Oh yes, untuk dia ada. punya ni. Organica Beauty. Organica Beauty. Organica K tu KA. Okey. Ni dia. Organica Alah, Beauty. so sweet. Kita Yes. terus buat kat. Itu nampak tu muka Diana. Yes. Muka D kat situ. Muka aku je kat situ. Betul, semua saya perasan tu. juga. So Sedap kalau dia. korang tengok ada rose mist, ada cleanser, ada clay mask. So dia jadi macam sangat addiktif tau sebenarnya. Saya tak boleh stop. Kalau nak tengok kan, pergilah tengok dekat Instagram D juga Yes. kan. Mesti dia ada tunjuk. Dan kalau korang dah mahir sikit, dia macam makin lama makin mahir. So kita dah start dengan lip balm. Kita buat lip scrub yang macam ni. Yang ni lip scrub yang dekat dalam tub. Tapi yang ni lip scrub dalam bentuk lipstick. Lepas tu kita ada buat face scrub, tengok berbagai warna. So betul-betul ikut kreativiti kita tau. Memang seronok. Ya. Enjoying the Itulah homemade dia. style, man. Anda boleh cuba kat rumah. Boleh cuba sendiri buat ikut cara Datin Diana Daniel. Ya, Okey? terima kasih Kelas dah Diana. pipi aku. Tiru Kongsikan macam kita. saya. Alright, sekarang ni kita nak saksikan persembahan daripada Baby Acha dengan lagunya Anja Baby. Saksikan. Anja Baby. Anja.
ada dirimu. Indah-indahku dihiasi senyum, bersaksikan rembulan bintang berkelip indah. Hanya kau dan aku berdua selamanya. Anja baby, hanya kau yang ku cinta. Pucuk baby, janjilah selamanya. Anja baby, bawa aku bersamamu. Pucuk baby, bawalah aku pergi bersamamu. Katakan kemana ku sanggup, demi cinta jiwa raga ku serah padamu. Anja baby, hanya kau yang ku cinta. Pucuk baby, janjilah selamanya. Anja baby, bawa aku bersamamu. Pucuk baby, bawalah aku pergi bersamamu. Katakan kemana ku sanggup, demi cinta jiwa raga ku serah padamu. Jalik mataku, pasti ada dirimu. Indah-indahku dihiasi senyummu, bersaksikan rembulan bintang berkelip indah. Hanya kau dan aku berdua selamanya. Oh, selamanya. Tercabut aku punya mak ni. Alright, Aduh. Baby Acha. Anja baby hari ni. Boleh kan kita panggil baby? Memang panggil baby lah. Okey, baby. Ya. Abang-abang. Apa tu? Apa khabar? Oh, apa khabar? Nampak? Ayat pun nak manja-manja ni. Abang. Apa khabar? Ah, aku cabau. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Anja pula. Sihat. Okey, baby. Ya. Tadi kalau kita dengar genre dia dangdut. Dangdut apa nama dia tu? Rock dude. Rock. Dia ada rock sikit sebab yang cipta lagu ni apa Airi Khalifa. Penulis lirik Ijai Aziz, vokalis Zara Band. Jadi apa yang buat lagu ni dia buat dandut tapi dia ada campur sikit lah. Dia punya style lah. Ya. Dia punya style Kita tu jadi mesti ada rock lah. dude. Yes, style dia rock dude. Alright. So kalau kita tengok sebelum ni Baby ada duet dengan Azara Band. Ya, betul. Kan lagu Jaga. Jaga. Dan lagu Jaga tu Baby jadi comel. Uish. Kan dia tak adalah dangdut dalam tu, betul tak? Apa yang comel? Comel. Dia ada Baby malu-malu. Sebenarnya apa genre kegemaran Baby? Okey, kalau ikut kegemaran tu memang dandut lah. Daripada kecil memang suka genre dandut. Sebab dia macam bila dengar dandut tu dia macam naik share. Dia macam naik share. Dia macam nak goyang kan. Tapi yalah kita sebab Baby under label kan. Jadi kita ikutlah apa yang macam kehendak label. Tapi dia pun ada tanya juga macam Baby suka apa? Suka apa. So, kalau dalam lagu macam ni yang beranja-anja ni kita nak dipertaruhkan apa sebenarnya nanti? Macam mana? Macam apakah yang difokuskan nak tunjukkan apa dalam lagu ni sebenarnya? Maksud dia apa? Maksud lagu ni. Okey. Lagu ni menceritakan dia ni dimanja oleh pasangan dia lah. Dia ni dimanjakan, dia mendapat pasangan yang melayan karenah dia, yang memahami dia, yang paling penting dimanjakan. Sebenarnya dalam cerita dalam lagu ni
memang panggilan Anja Baby tu sebenarnya panggilan untuk pasangan dia, orang yang dicinta, orang yang disayang. Panggilan Power Baby. Memang Power Baby panggil Baby Anja. Tak, coming soon memang itu keinginan Baby. Bila nak panggil laki aku, Anja Baby. Kalau Mira Filiza, Baby sayang. So kalau Baby Acha, Anja Baby. Tapi kan kalau anda semua belum tahu, Baby adalah adik kepada Allahyarham Encik Spin, betul? Yes. Paling bongsu. Yang bongsu Tajul. Ya, Baby betul. nombor 9. Allah, lupa Tajul. Baby Semua nombor 9. berbakat ya. Semua berbakat, semua dalam keluarga menyanyi. Alhamdulillah. Yes. Ada tak plan nak berduet dengan abang, dengan adik? Dengan Tajul. Dengan Tajul. Kita orang adik-adik memang nak sangat berkongsi sesama lah kita orang semua, tapi yalah, macam Bibi dengan Tajul berlainan label. Jadi kita apa-apa pun kena bincang lah dengan label kan. Mana tahu nak collab tu macam mana kan. Ada caranya nanti. Nanti satu hari nanti kita akan tengoklah mungkin kolaborasi antara Tajul dan juga Baby Acha. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita nantikan. Alright, itu dia Baby. Video klip dah ada kan lagu ni? Dah ada dah. Dah tengok ke belum? Come on. Dah tengok ke belum? Dah lah. Ya ke? Okey, berapa orang dalam tu lelaki? 6. Membongak. Ada 3. Ini lagi omongan ni. Bolehlah kalau anda nak kira ada berapa lelaki dekat dalam video klip, boleh tengok video klip lagu Anja Baby Acha. Okey, boleh follow juga Instagram Baby Acha. Boleh follow Instagram Baby Acha, BEBYACHAA. Dan jangan lupa tengok Anja Baby sekarang pun dah mencecah 1 juta lebih dalam masa 2 minggu. Alhamdulillah, terima kasih. Yes, alright. Sekarang ini kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada cerita lebih banyak lagi pasal mulut. Berbaik gigi pun ada juga. Gigi pun ada juga. Sekejap, nak betulkan mulut. Okey. Kembali sebelah sini. Bat sikit. Oh, syik. Ni apa? Dia cakap. Nampak? Bertemu kembali kita dalam program Diam. Itu dia model-model kita yang memperagakan ni braces ataupun pendakap gigi yang digunakan untuk mereka yang mungkin ada masalah gigi kan. Gigi yang jarang ke ataupun gigi yang dah tak betul ke, susunan dan sebagainya kan, kita gunakan braces. Tapi pastinya kita perlukan kepakaran juga kan. Mana boleh main pasang-pasang, dia bersih-bersih pasang. Boleh kita cuba bersih-bersih gigi? Tak boleh kan. Dia kena jumpa dengan doktor yang bertauliah. Ada antara doktor yang bertauliah yang bersama dengan kita hari ini. Ya. Kita bersama dengan sudah tentunya Dr. Anas Ramadan. Nah, dia doktor. Selamat doktor. Joget sikit doktor ya. Silakan doktor. Silakan. Yes. Dr. Anas bersama dengan kita hari ini sebab kita nak bercerita mengenai pendakap gigi. Yes. Tapi dia punya lagu ni kau nak suruh kita menari lagi. Sama-sama bertanya menari. Dah boleh dah kita stop menari ni. Alright, so doktor. Ya, saya. Tak semua doktor gigi buat khidmat braces, memakaikan pendakap gigi. Betul. Okey, saya start dengan intro je lah. Okey, apa itu rawatan braces? Rawatan braces ni dia satu bidang ortodontik. Ortodontik tu dia start daripada perkataan Greek lah. Orto iaitu meluruskan gigi dan dontik tu ialah gigi. So kalau di Malaysia ni ada few pakar pergigian lah yang akan buat rawatan ortodontik, tapi doktor gigi pun boleh juga buat. Cuma ada certain case saja yang dia boleh buat. So kalau yang kes semua kes yang kompleks kes daripada yang senang sampai kompleks kes semua doktor pakar boleh buat. Tapi doktor gigi ni dia boleh buat pada certain case sahajalah. So kalau kompleks tu mungkin dia orang akan refer ke pakar. Okey. Kalau setiap klinik sebenarnya ada ke memang kalau disebabkan tu adakah semua klinik disediakan khidmat braces? Rawatan braces. Okey, rawatan braces ni selalunya disediakan oleh semua klinik bergantung kepada doktor yang mengambil jurusan ortodontik ataupun tidak. So selalunya khidmat dia akan war-warkan oleh doktor tu sendirilah. Sama ada ke ataupun tak ada. Yes. So kena tengok dululah macam mana. Tapi persoalan pertama sekali yang harus kita tahu adalah kita ni sesuai ke tak nak pakai braces? Betul. Dan kenapa kita kena pakai braces? Okey, so nak tahu
diri kita ni sesuai ke tak sesuai ke. Jadi selalunya kita akan tengok sama ada dia mengganggu kita punya penampilan ke tak, ataupun kita gigi kita ni ada sedikit jongang, gigi kita ni ada sedikit berterabur, sebab benda-benda tu boleh membuatkan gigi kita ni makin tersangkut, kurang confident. Jadi kalau kita rasa semua-semua tu ada pada diri kita, then kita boleh cuba consult dengan doktor lah. So saya pun sebenarnya doktor just nak kongsi kan, sebab makin dewasa saya punya gigi ada yang nak keluar-keluar, ada geraham besar lah apa semua kan. Gigi saya makin rapat. Kadang saya nak mengaji, saya ajar mengaji, kadang dia macam sebut huruf zal pun kadang susah sikit. Sebab dia punya gigi kacau, dia punya kawasan gusi dengan lelangit tu lah. Lelangit semua. So kalau verbally benda tu pun mengganggu, boleh kita guna braces jugalah. Yes. Kalau kita punya gigi ni memang tak tersusun, selalunya kita punya lidah pun akan affected juga. So memang kalau kita sebagai imam kan, Haziq biasa imam saya kan. Biasa, saya Bilal. Bilal. Kalau Bilal pun penting juga, sebab apa ni, nak menyebut perkataan-perkataan Arab tu kan kena dengan makhraj dia kan. So kalau gigi tak tersusun, mungkin dia akan tersembur sikit ke. Yes, ada orang yang bila digigit tu mulut dia macam terbuka sikit sebab susunan gigi dia tu tak teratur. So benda-benda macam tu boleh membuatkan sesebuah solat tu mungkin kurang tak diterima ke apa kan. So baik berjumpa dengan doktor lah. Okey, tapi ada depan mata kita ni kita nampak ada pelbagai jenis getah. Yes. Kan, lepas tu ada braces juga. Retainer pun ada saya tengok. Mungkin kita boleh cerita jenis-jenis rawatan braces yang ada. Braces yang ada kan. Pendekap gigi yang ada sekarang ni. Yes. So kalau kita cerita pasal braces, kebanyakan orang memang akan tahu metal braces yang warna-warni, getah dia warna-warni tu kan. So selalunya getah warna-warni yang colourful macam ni. Seronok tengok. So tengok colour-colour, kalau perempuan memang sangat-sangat sukalah. Warna pink. Warna ni tak adalah ada peranan medical yang lain lah. Memang sekadar warna sajalah. Sekadar warna, sekadar kecantikan, kepuasan hati. Mana warna pilihan doktor? Kalau saya suka warna turquoise blue, turquoise green macam ni. Macam warna turquoise ni, kalau atas warna lain, bawah warna lain boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia berselang-selang pun ada. Ada. Itu macam warna. Ya, maknanya patient boleh request lah. Okey. So kat model kita pun kita ada seorang yang metal braces. Kalau boleh kita tunjuk sekarang ni dekat model kita, dia ada dua jenis. Yang cantik ni. Okey, yang dekat Kausar adalah Kausar seramik. Yang pakai mic itu. Cakap je. Rahimah yang dekat Kausar tu apa? Yang dekat saya pakai seramik. Rahimah pakai metalik. Rahimah pakai yang metal. Metal braces. So kalau metal braces tu dia nampaklah greyish color metal tu. Kalau yang seramik yang macam ni metal nampaklah metal. So kalau yang seramik dia tak nampak sangat. I see. Apa beza dia sebenarnya doktor? Memang ada rawatan yang tersendiri sebab bahan-bahan ni ke ataupun okey. So dua braces ni dia punya material je lah yang berbeza. Dia punya mode of treatment, fungsi dia sama saja. Cuma seramik ni nampak cantik, orang tak nampak sangat macam dia pakai braces. Dia nampak clean. Keselesaan, kalau ikut keselesaan? Keselesaan lebih kurang sama. Yes. Penjagaan dia macam mana pula? Kalau kita tengok braces ni senang ke nak makan biasa-biasa? Punya ayam dia kan? Dia ada special dia. Cuma saya tak bawa lah hari ini. Dia punya bahan-bahan dia. Ini brus gigi biasa. Cuma dia ada teknik-teknik penjagaan kalau orang pakai braces ni. Doktor mungkin boleh tunjukkan caranya sebab yang mungkin yang pakai braces sekarang ni, Dr. Anas nak tunjukkan cara memberus gigi untuk yang memakai pelakak gigi. Betul. Okey, kalau kamera dapat tunjuk shot. Kita dapat selalunya. Okey, kalau selalunya kita yang tak pakai braces ni kita akan gosok. Kadang-kadang ada yang macam ni, ada yang ke bawah, ada yang bulat. Tapi kalau pakai braces ni, dia ada... Okey, mana kameranya? Ni. Mana kamera tunjuk ni? Yes, dia ada extra cara. Extra cara. At least 3 minit. Okey. At least 3 minit. So, kalau boleh, kita pasang lagu. Kita kalau ada airport ke apa benda kan. Pasang lagu 3 minit tu dengan lagu favourite. Habiskan satu lagu. Habiskan satu lagu. So, gosok first dekat tengah-tengah. Atas dan bawah. Lepas tu daripada angle atas pula. Okey. Angle atas ni kena gosok juga sebab foot plug dia akan senang melekat di celah-celah ni. Faham. So dah habis satu pusingan, lepas tu di belah bawah pula.
Sama bawahnya juga. pun kena gosok juga. Oh, itu gosok gigi biasalah. Yes. Oh, bawah braces. Bawah braces. Okey. Dia kan ada 1, 2, 3. 3 angle yang berbeza, atas dan bawah. Berus gigi tak kisahlah jenis apa. Dia memang kena yang normal yang ada sekarang di pasaran pun boleh guna sajalah. Ke ada spesifik? Kalau berus gigi ni dia ada yang jenis spesifik. Okey. Kalau pakai berus gigi biasa, sebab dia tak ada macam berlekuk di tengah tu, dia kena ada berus gigi yang berlekuk di tengah tu lah, supaya dia tak menghauskan berus gigi ni. So tak kena selalu tukar nanti. Yes, nanti lepas sebulan dah berus tu dah teruk lah. Tapi dia ada berus yang jenis medium, hard, Yes. soft. Yes, So betul. yang mana satu kita harus guna yang sesuai. Untuk yang sekarang ni memang dentist organisation memang dah sarankan hanya pakai soft sahaja. Untuk braces. Untuk semua sekali. Oh ya. Yes. So kadang-kadang kalau saya tanya kebanyakan pasien saya, dia akan ingat medium. Saya pakai medium. Medium kan? Alamak. Patut bersih gigi saya. Patutlah saya tak sihat. Kenapa ya? Sebab kalau berus gigi dulu orang suka pakai hard sebab dia ingat berus tu yang Hard hard yang tu bagus lah. bagus sebab dia bersih, tapi bila datang karang gigi masih banyak. Maksudnya dia tak berapa bersih. Kalau pakai medium pun lebih kurang juga, sebab kalau kita pakai medium hari-hari memang akan nampak di tepi gigi tu akan nampak dia macam haus sikit. Tapi kalau pakai soft, dia ada teknik dia sendiri. So kena teknik tu yang betul tu, kena pakai yang soft lah. Jadi disarankan untuk memakai pakai yang soft sahaja, lembut. cuma berjumpa dengan doktor gigi supaya doktor gigi boleh terangkan teknik yang betul. Tapi kan doktor, sihat juga. ada Betul. satu kan kes yang fake braces. So Yes, mungkin sekarang sebagai ni. doktor gigi yang bertauliah yang memang memakaikan braces original yang Yes. memang genuine Yes. braces. So mungkin doktor ada komen mengenai benda ni. Okey, untuk mereka yang buat ke fake braces punya ni, selalunya kalau nak tahu tempat tu adalah fake braces ataupun tidak, selalunya pergi cek sama ada dia ada borang ataupun sijil yang menunjukkan dia seorang doktor yang bertauliah. Okey. So kalau memang klinik, dan insya-Allah okey. Tapi kalau di rumah ataupun di hotel ataupun dia datang ke rumah Tak untuk betul buat lah. tu memang tak betul. Maknanya you baring atas tilam, dia buat atas tu je. So memang semua-semua tu kalau boleh janganlah, sebab satu lagi mereka tak mengamalkan penjagaan jangkitan kuman yang betul. So kalau sebelum tu orang tu ada AIDS, ada HIV, kalau dia tak betul-betul ni, apa jadi pada you yang selepas tu? So benda tu adalah dangerous. Berhati-hati, okey? Berhati-hati. Doktor boleh kongsikan IG kalau kita nak pantau ke ataupun nak tanya soalan kan? Boleh kita kongsikan IG? Okey. Segala info, segala pertanyaan boleh ke IG kami di The Dentist Hub. Dan juga di FB The Dentist Hub. Jihan Musa pun ada, sebelum tu dia pernah datang ke klinik kami. Dia antara pasien yang pernah buat rawatan braces, ada rawatan-rawatan lain seperti whitening gigi. Dia ada lah, maknanya dekat klinik gigi tu ada macam-macam rawatan yang anda boleh tengok dekat Instagram The Dentist Hub. Kalau anda nak tanya pasal braces, boleh tanya Dr. Ana. Tapi sekarang ni pula kita nak tahu pasal putihkan gigi. Kita ada visual sedikit, Doktor. Yes. So, kita akan kongsikan. Jom kita saksikan putihkan gigi. Salah satu cara untuk mendapatkan senyuman yang menawan adalah dengan mempunyai gigi yang bersih dan putih. Nak dapatkan gigi yang putih itu adalah dengan membuat rawatan pemutihan gigi atau teeth whitening. Di klinik Dental Place di Shah Alam ini, penonton boleh dapatkan rawatan pemutihan gigi dengan Dr. Halimah ni. Cantik dan muda lagi doktor ni tau. Doktor, nak tanyalah, macam mana proses pemutihan gigi ni ya? Proses whitening ni basically kita ada ejen pemutih lah, okey. So basic proses dia kita kena isolasi dan mulut dulu, kita kena asingkan, tak nak bagi kena bibir, okey, gusi kena kering daripada ailio semua, okey. Lepas kita isolate tu, baru kita akan cover gusi dulu. Permukaan gusi tu supaya tidak terkena gel whitening tu, supaya tak jadi iritasi nanti. Lepas tu baru kita akan letakkan gel pemutih tu lah. So gel pemutih ni kita akan biar kat situ untuk dia bertindak balas, nak jadikan gigi tu makin cerah. Dia ambil masa dalam 15 hingga 20 minit untuk satu cycle. Tapi full cycle kita buat 2 hingga 3 cycle lah. Antara sebab gigi kita jadi kuning adalah disebabkan pemakanan dan minuman yang berwarna macam kari, kopi, minuman bergas dan lain-lain. Dan memang kesukaan kita kan semua tu. Kalau nak tahu, mereka yang merokok juga boleh menyebabkan gigi cepat kuning tau.
Ada juga gigi kita bertukar colour disebabkan oleh memang penyakit gigi tu tapi dia daripada dalam. Ataupun gigi tu pernah trauma, pernah terjatuh masa kecil kan. Lepas tu gigi tu rosak, dia mati, dia menjadi gelap. So ni adalah sebab-sebab yang untuk kita nak cerahkan baliklah gigi kita. Nak bagi senyum tu nampak lebih cantik dan elok lah. Whitening ni depends. Kalau disebabkan contoh dia menyebabkan seseorang tu tak confident. Dia tak confident, senyum kat luar pun tak confident, malu kan, tak nak cakap dengan orang, senyum, ambil gambar tak nak tunjuk gigi kan, dia sebab rasa macam gigi dia kuning. So baguslah untuk buat ni untuk tambah confident kita kan. Confident penting sekarang ni. Rawatan yang dikenali sebagai laser whitening ini membuatkan proses pemutihan dapat dijalankan dengan lebih cepat. Proses pemutihan gigi ini keseluruhannya mengambil masa hampir 1 jam. Lepas tu bolehlah senyum dengan lebarnya. Tapi sekarang ada pihak yang tak bertauliah dan menyediakan rawatan seperti ini. So kita sebagai pengguna kena bijak membuat keputusan. Jangan nak murah saja, nanti rosak pula gigi. Tak nak nampak tua sebelum waktunya kan? Okey, contohnya whitening satu. Sometimes ada beautician pun boleh buat whitening. Ataupun ada juga orang buat fake braces, fake veneers. Sebab benda ni memang tengah isu lah, hot sekarang ni, which banyak mendatangkan masalah bila dibawa kat luar. Sebab satu, kita tak tahu dia punya ejen pemutih tu apa benda yang dia pakai. Satu, adakah dia boleh buat kan, adakah ada KKM benda tu boleh buat untuk whitening, ataupun dia punya concentration, which is very important. Sebab kalau kat klinik concentration kita guna quite high, sebab tu kita ada nak isolate gigi tu, tak nak bagi terkena kat sana. So dia akan, kalau benda tu proses kita tak buat cara yang betul, dia akan boleh menyebabkan ulcer, pendarahan daripada gusi, pedih-pedih, ataupun banyak iritasi lah boleh berlaku. Pastikan anda dapatkan rawatan dengan doktor yang bertauliah. Okey, bila kali terakhir penonton pergi jumpa doktor gigi agaknya? Kalau dah lama tak pergi, dah bolehlah buat temu janji dengan doktor gigi anda. Buat apa muka cantik, pakaian mahal tapi gigi kuning kan? Nampak? Senyum tunjuk gigi. Ya, tadi Dr. Anas kata gigi Aziz cantik. Kita pun kita kena bertukar sikit lah kan. Ada tak cakap-cakap sikit. Okey, sudah tu kita senyuman pun memang cukup manis lah kan. Tapi kita nak bagi tahu satu benda yang manis juga, iaitu promosi daripada Nestle, iaitu Walk a Million. Nestle Walk a Million yang kita akan dapat tahu sempena bulan jantung sedunia. Nestle Omega Plus telah menganjurkan acara Walk a Million Miles untuk menggalakkan rakyat Malaysia mengambil langkah pertama dalam penjagaan kesihatan jantung. Bezanya tahun ini dengan tahun-tahun yang lepas, acara ini akan diadakan secara maya menyatukan rakyat Malaysia untuk berjalan 1 juta batu. Ui, jauh tu. Dan untuk sertai, muat turun aplikasi Jomrun, daftar acara Nestle Omega Plus Walk a Million Miles, tekan butang start dan mula berjalan. Itu saja. Setiap kali anda berjalan, Jomrun akan mencatatkan bilangan langkah anda yang akan menyumbang kepada sasaran 1 juta batu. Luar biasa. 1 juta batu Wow. Okey. Tapi sekarang ni kita nak tunjuk ni dia. Ini yang Anwar cakapkan tadi. Walk a Million Miles. Muat turun aplikasi Jomrun dan daftar acara Walk a Million Miles. Rekod langkah anda dalam aplikasi. Walaupun suara orang yang cakap tadi dengan orang yang cakap dalam video Zul Arifin tu lain, benda yang cakap sama. Okey? Itu dia. Sekarang ini kan, tengok Anwar ketawa. Ketawa, nampak? Betul, dia ketawa. Ada sebab kenapa Anwar tak... Kita ada lagi ni. Tukang cuci bibir kita. Datin Diana Daniel dan juga kita ada Tuan Fauzul Naim Ishak, seorang pakar motivasi. Alright. Silakan. Sila duduk. Okey, kita buat jarak. Penjarakan fizikal. Luar sini. Tak apa, tak apa. Di situ aurat cantik. Susunan dah cantik dah ni. Dah merah sama merah. Wah, lain macam ni. Memang merah-merah kita hari ni. Wah, hari ni kita nak cerita pasal ketawa. Betul. Ketawa. Ni tukang ketawa lah. Betul lah tu. Oh, tukang ketawa Alright, so mungkin kita nak tanya, ketawa ni, kenapa kita perlu gelak dalam hidup? Wah, ini soalan yang menarik. Bila menyebut tentang ketawa, dia ada kaitan dengan emosi. Dan emosi ni ada kaitan dengan pergerakan-pergerakan yang ada dalam hidup kita. Sebab emotion equals to motion. Jadi kalau pergerakan kita itu aktif,
pergerakan kita itu dalam keadaan yang terbaik, emosi kita pun akan yang terbaik. Sebab tu bila kita ni nak jadi orang yang sentiasa positif, sentiasa bahagia, pergerakan kita pun kena tunjuk begitu. Sebab tu disebut ketawa ni adalah satu kaedah yang amat menarik untuk turunkan hormon-hormon stres. Hormon stres. Ya, sebab dalam hidup kita ni dia ada satu hormon stres namanya hormon kortisol. Hormon ni bila dia naik, stres naik. Bila dia turun, stres turun. Dan kita pula bila ketawa akan meningkatkan satu lagi hormon namanya hormon endorfin. Hormon ni adalah hormon yang mana menyebabkan kita bahagia. Kita gembira, kita suka, kita ceria. Itu kita buat dalam terapi ketawa. Oh, sebab pasal terapi ketawa, boleh ceritakan lagi macam mana terapi ketawa tu? Okey, terapi ketawa ni sebenarnya diasaskan oleh seorang doktor perubatan sebenarnya. So ni kajian saintifik lah. Orang kata ada tak kajian saintifik? Ada. Doktor perubatan ni mengkaji bila orang ketawa dia akan menyebabkan antibody meningkat. Wah, hidup ceria dan jadi lebih macam muda. ubat lah. Ya, sebenarnya. Kalau orang-orang yang ada penyakit yang kronik, diorang disyorkan untuk selalu happy. Betul. Supaya badan diorang boleh repair. Ya, sebab kalau kita jumpa dia, kalau jumpa dia, kita akan selalu happy. Tak pernah Betul, lah kita dia memang ceria, betul. Dia adalah seorang yang Setuju. ceria. Setuju. Tapi kita nak tanya, betul ke apa yang Tuan Fauzo cakap tadi? Ketawa ni memberikan efek dalam kehidupan, kesan dalam kehidupan. Okey, saya nak kata pasal kehidupan, tu personal lah bro. Tapi kalau kita cakap pasal sebagai pelakon, kita kena prep sebelum satu scene tu. Contohnya orang selalu cakap pasal scene sedih je. Oh, kalau scene sedih aku nak kena macam sedihnya. Masuk emosi dulu. Sebelum masuk set, kita nak kena prep, kena turunkan kita punya rasa happy tu. So kena control. Jadi bila saya ada scene-scene happy, saya akan gelak dulu dengan partner saya. Gelak cakap pasal benda-benda yang merepek supaya bila masuk scene tu, body kita, vibe tu dia memang lively. So bagi saya memang kita boleh control emosi kita. Kalau kita nak turun, nak sedih, nak berdrama, kita boleh control. Kalau kita nak naikkan, nak jadi happy, kita boleh control dengan ketawa about anything. Walaupun nervous tadi masa nak masuk tadi pun ketawa je lah. Apa tu? Itu saya rasa ketawa yang lain. Yang tu kena masuk ke institusi lain lah. Kalau masuk semua nak ketawa dulu kan. Itu tak betul lah. Tapi betul. Betul kan kalau kita gelak memang rasa macam kehidupan ni ya Allah seronoknya. Sebab yang menariknya pula, ada satu kajian mengatakan bahawa otak kita kontrol body kita. Dan apa yang dilakukan oleh body, otak kita berpercaya. Betul. Sebab tu bila kita ketawa, kadang-kadang dia tak perlu pun kita perlukan orang buat lawak ke tidak. Kadang-kadang kita ketawa sendiri je. Tengok balik gambar-gambar lama ke. Dan kadang-kadang benda yang stres pun kalau kita tengok, kita boleh ketawa dengan benda tu akan menyebabkan kita lebih bahagia. Okey. Tapi janganlah ketawa untuk benda yang tak perlu ketawa. Setuju. Setuju. Benda-benda yang kita kena pandai kontrol emosi. Terapi diri lah kan. Boleh terapi diri. Tapi kan, kenapa kita sampai perlukan terapi? Kenapa seseorang tu perlu terapi ketawa? Kenapa sampai macam tu? Okey, dia macam ni. Kehidupan sekarang ni penuh cabaran. Dia penuh cabaran. Dan kadang-kadang cabaran ni akan memberikan tekanan-tekanan kepada manusia. Tekanan ni sebenarnya ada dua jenis. Ada tekanan yang sebenarnya baik untuk manusia. Sebab tekanan itu akan menyebabkan dia akan terus pacu kejayaan. Namun begitu yang kita ada kebimbangan, ada tekanan-tekanan yang menyebabkan kita lebih, orang kata, tak sihat, yang akan menyebabkan kita punya produktiviti jatuh, kerja tak berkesan. Itu yang kita mahu elak. Sebab tu bila sedang terapi ni, sebenarnya ada kaedah yang mana untuk kita nak sihat. Nak sihat. Sebab sihat ni akan menyebabkan kita panjang umur. Betul. Dan kita ni nak hidup lama. Sebab saya kerja kat luar sana, tak ada orang yang mendoakan hidupnya mati cepat. Kita ni nak hidup lama. Jadi nak hidup lama, cara paling baik adalah nak sihat. Dan sihat perlu ada kaedah. Betul. Kita ada sebenarnya nak tanya, ada tak sebenarnya cara untuk terapi ketawa tu? Ada tak? Ada kaedah. Ada. Kalau ada, sebelum nak tahu terapi tu, saya nak kongsikan dulu video ketawa. Boleh ke? Boleh. Silakan. Kita nak tengok ni. Ada video ketawa? Ada. Ada. Ini siapa yang ketawa ni? Ini Exco Agency. Kita jadikan program. Ini Tuan lah yang buat ni? Betul. Dahsyatnya gelak dia. Dia gelakkan pasal apa ni, Tuan? Dia ada senaman. Senaman dan teknik dalam terapi ketawa tu. Ini tekniknya lah. Tapi Di, nak tanya Di,
apa selalunya benda yang buat dia ketawa? Benda-benda sebenarnya dia suka dark comedy. Dark comedy? Tak semestinya orang rasa benda tu kelakar. Situation tu mungkin sedih or ironic, tapi you could find lawak dalam situasi tu juga. Like apa yang dilalui dalam hidup the past couple of years ni, sometimes dirasa macam sebenarnya kehidupan kita ni agak ironik dan kelakar. Cara dia, macam ups and downs kita. So kita tak perlu ambil life too seriously. Ini cara terbaik sebenarnya. Yeah. Bila melihat kehidupan dengan cara pandang lain. Yeah. Sebab manusia ni kadang-kadang bila dihadapi tekanan, dia nampak benda tu negatif. Yes. Itu yang menyebabkan dia makin stres. Kadang-kadang akan menyebabkan dia depression. Betul. Dan yang kita bimbang sebab sekarang ni, kekut statistik semasa, 2017 tempoh hari mengatakan bahawa setahun 2,000 orang bunuh diri. Betul. Masya Allah. Dan on the average, secara puratanya, satu hari akan ada seorang bunuh diri. So ini kebimbangan kita pada ketika sekarang. Betul. Sebab tu kita kena bahagia, kita kena ceria dan ketawa selalu. Bila kita selalu rasa dalam kegelapan, kita tak nampak tahu macam jalan di hadapan tu lagi ceria kan. Tapi bila kita sentiasa rasa macam hidup ni dia ada, walaupun ada kesusahan dia, tapi dia ada masa-masa yang dia akan jadi happy balik. So we will always have macam kita akan sentiasa rasa macam di hadapan tu ada lagi masa-masa yang I akan capai kebahagiaan. I boleh rasa benda-benda yang positif. Ya, kena train diri kita macam tu. Yes. Yang orang yang experience benda. Cari kawan-kawan yang bagi kita gelak, bukannya kawan-kawan yang bagi kita lagi risau. Cakap pasal kawan-kawan yang kita boleh gelak. Mungkin kita nak kenal seseorang tu. Seorang yang suka gelak ke? Seorang dia ni tak boleh gelak ni. Macam mana kita nak kenal tuan orang macam tu? Okey. Dia sebenarnya besok ketawa ni ada kaitan dengan karakter. Ada orang yang mana karakternya ini memang mudah gelak. Ada orang yang kurang gelak. Tapi ada setengah orang yang mana dia nak gelak tapi dia agak reserve. Dia agak reserve. Dia sebenarnya daripada cara dia bercakap dengan kita pun kita boleh tahu. Orang yang agak reserve, dia akan banyak melihat perspektif problem. Perspektif masalah. So bila dia cakap, dia akan select masalah dulu. Betul. Tapi orang yang karakter yang lebih mudah untuk terbuka, dia akan fikir kepada mission dan vision, matlamat dan goal. Jadi bila kita dengar orang tu sendiri pun, kita dengar dia bercakap tentang kebahagiaan, tentang kehidupan, orang ni memang mudah nak gelak. Tapi kalau hidup dia cerita apa, masalah hidup aku begini, terus start benda tu. Itu masa itu kita kena diri dulu. Mungkin dia boleh gelak. Takkan kita nak gelak dia cakap masalah tu. Kita jangan bergantung pada orang untuk bagi kita gelak. Sebab kadang-kadang orang pun dia ada hari-hari dia. Yalah. Kita kena cari rasa terhibur tu sendiri dengan macam-macam cara. Macam tadi dalam video, kita nak buat ni. Kita kena buat ni. Kita nak Tuan Fauzul ajar kita cara terapi gelak tu. Sebenarnya kalau sebut tentang senaman ketawa, keseluruhannya ada 2,000 lebih. Tapi yang kita simpan saja. Yang ditunjukkan tadi tu namanya adalah ketawa 1 meter. Ketawa 1 meter. Dia lebih kurang macam kita ukur badan. Yang mana kan kita ukur badan start 1, 2, 3, 4. Tapi macam mana? Dia start ujung tu, dia start bunyi ye. Ye. Begitu. Salah. Dia kena dia kena dari perut. Dan bila sebab kita nak oksigen kita masuk. Sebab dalam kita ni sebenarnya ada udara toksik. Itu menyebabkan bila kita ketawa, dia akan keluarkan udara toksik tu. Udara toksik tu datang dari mana? Sebab dalam kita punya perut ni sebenarnya, kita setiap hari kan menyedut oksigen. Ada dengan karbon dioksida lah, dengan monoksida, semua ada. So benda tu kan terpendam. Itu yang menyebabkan bila kita ketawa, kita paksa dia keluar. Dan bila kita paksa dia keluar, kita sedut oksigen tu, oksigen lebih segar. Okey. Semua bangun. Bangun. Semua kat rumah yang tengah tonton Facebook. Dekat rumah tu. Stop bangun. Kita buat terapi gelak ni sama dengan Tuan Fauzul. Okey, ready? Gelak. Senaman 1 meter. Senaman 1 meter. Okey, sama. Ye. Kini buat. Gelak orang kaya. Kita agak kita support pasal ketawa. Kita nak tahu IG.
IG saya. IG boleh. Cari saya Fauzul Naim. Fauzul Naim. FAUZULNAIM. Ya, itulah. Ya, tu Fauzul Kita Naim. nampak tu ada IG. borak kopitiam. Ada gambar nanti. Wah, saya di sini. Tak, tapi jangan fake sangat boleh. Okey. Dia kena jujur kena jujur juga ya. Alright. Dia sebenarnya tak boleh jujur. Tak boleh Ketawa jujur? ni. Sebab ketawa olok-olok pun betul. sebenarnya bagi kesan pada badan kita. Dia kata apa tu, believe it to make it happen. Betul. Macam Setuju, itulah. setuju. Ya, itu dia. Wow, hari ini banyak memberikan inspirasi. Diana Daniel sudah tentunya yang memberikan satu cerita mengenai pengalaman. Dan juga Tuan Fauzul. Terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kita hari ini di Borak Kopitiam. Dan kejap lagi kita akan bersama dengan Bunga dan juga Amsyah. Rappers pula. Okey. Aku tarik nafas, bercakap mata kenangan indah. Aku tarik nafas, bercakap mata kenangan lalu. Nafas 300 saat, so 300 dulu. 300 saat, ku mengenangkanmu. Setiap detik waktu dan di saat ku buntu, yang bantu cuma kamu dan tak pernah jemu. Tiada yang lain, kau yang satu seputih kain, ku corak kau waktuku sudah tentu. Merata mencari di mataku buta, diberi segala tiada satu pun kau dusta. Demi masa kita dalam rugi, jadi 300 saat ku sedar ku diuji. Sepertinya kita mengalah, bukan kena menangkan siapa. Selagi ada jaga, selagi mana hidup kita bersama. Aku tarik nafas, bercakap mata kenangan indah. 5 minit sendu. Aku tarik nafas, bercakap mata kenangan lalu. Dan aku hidup nafas 300 saat, so 300 dulu. 300 saat, ku mengenangkanmu. Kita sedar ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila engkau tiada di dekatmu. Walau seinci terasanya jauh, dan bila berlakunya sesuatu lagi buat aku rindu padamu. Sepertinya kita mengalah, bukan karena menangkan siapa. Selagi ada jaga, selagi mana hidup kita bersama. Aku tarik nafas, bercakap mata kenangan indah. 5 minit sendu. Aku tarik nafas, bercakap mata kenangan lalu. Dan aku hidup nafas 300 saat, so 300 dulu. 300 saat, ku mengenangkanmu. Aku tarik nafas, bercakap mata kenangan indah. Aku tarik nafas, bercakap mata kenangan lalu. Dan aku hidup nafas 300 saat, so 300 dulu. 300 saat, ku mengenangkanmu. Aku tarik nafas. Tak ada nafas. Ku tak ada nafas, tapi hari ini ku
300 saat. Dan ini bukan Amsyah, ni Amza. Yes, Amsyah tak ada. Amsyah kat mana Amza? Amsyah kat Kuantan. Oh. Dia situ tengah tengok tu. Dia tengok, hai. Kita tadi sebut nama Amsyah. Alright, dengan sudah tentunya the one and only Bunga. Sudah 3 kumbang, 1 bunga hari ini. Tapi kau jangan kacau bunga ni. Jangan kacau. Ini bunga kumbang ni. Belum sah lagi. Belum sah lagi. Alright, tapi 300 saat. Lagu ini ciptaan sendiri ke, Amza? Ciptaan, ya, sendiri. Sendiri? Bersama dengan Bunga. Yup. Dan Mekar. Mekar? Mekar? Dia ni rahsia sikit. Bunga Mekar. Okey, kita bagi selari, kita bagi selari. Ada selari. Mekar. Okey, jarak. Kanan lurus. Okey, yes. alright. Cool. Dan sudah tentunya lah lagu tu kita ada dengar vibe-vibe macam mana zaman-zaman sekarang punya style. Kan? Dia macam pop yang relax sikit. Dia macam Ni macam kita nak relax nice, lah. Macam nak relax. Tapi Bunga ni rappers. Yes. Tapi tadi dalam lagu ni ada menyanyi juga. Ada menyanyi juga. ada melodi dia kan. So, Bunga selesa menyanyi juga. Menyanyi dan ada rap juga tadi. Tapi untuk menyanyi tu, part menyanyi tu Bunga selesa. Bunga selesa nyanyi tapi yang biasa-biasa, yang macam ni, macam relax, yang tak perlu nak macam vocalize sangat. tak boleh, betul tak boleh lah. Macam biasa-biasa macam ni. Ya, macam relax. Relax. Nyanyi kat dalam tandas kan selalu kan. Relax. Tapi kita nak tahu sebenarnya 300 saat ni baru dilancarkan MV dia pada malam semalam kan? Ya, betul. Malam semalam. Siapa yang tak tengok lagi, tengok 300 saat. Macam mana? Mungkin daripada semalam dah ada komen-komen daripada fans? Alhamdulillah. Ramai support, positive comments. Alhamdulillah. Syukur sangatlah. Sebab kita macam lagu ni sebenarnya kita buat time PKP. Dah lama dah. Dah lama lah. Tapi lepas PKP baru dia datang KL, baru kita berjumpa. Lepas tu Bunga macam sebenarnya lagu ni lagu Amza dan kawan dia. Tapi Bunga macam boleh tak? Macam boleh tak I nak? Berdua tak nak masuk. Asyik you dengan dia je. I nak. I'm jealous. Okay. Macam I tak pernah buat lagu untuk I pun. Lepas ni mungkin kita akan banyak lagi kolaborasi Amza dan Bunga. InsyaAllah. Lagi senang. Nanti bila dah kahwin, dah serumah, senang lagi nak buat lagu. Betul. Itu lagi senang. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Lagu-lagu gaduh. Alright, so mungkin Bunga punya Instagram kita nak kongsikan kepada anda. Dia punya ejaan dengan sebutan lain Lain. Dia lain ke? Dia kalau kita tengok ingat Bunga Ism. Tapi sebenarnya ramailah cakap macam tu. Bunga? Sebenarnya Bunga is me. Bunga is me. Dan Amza? Amza.sabri. Dan Amza.sabri. Jangan lupa follow Instagram mereka untuk dapatkan info-info terkini. Dan itu dia 300 saat. 300 saat. Betul. Ya, betul. Dan kita lagi ada satu lagi nak perform Yes, ada lagi satu lagi. Alright, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Dan esok kita ada apa? Kita esok ada banyak cambaran tentang antik. Nak tengok pasal antik ni, tengok macam mana esok. Yep, dan sekarang ini kita tinggalkan anda di Borak Kopitiam dengan lagu Amza dan juga Bunga, iaitu Apa dah hal? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, bye. Bina aku walaupun aku sendiri. Walau tanpa ada bantu ku tetap berdiri. Yang bisa itu lidah dari minda yang lincah. Jika tak ada pelita hidup pun jadi kepita. Tak berdrama kita takkan bersama. Aku permata yang jauh lagi bermana. Walau aku yang tersangkut takut tak tinggal sepi. Jadi kau bukan yang tepat. Akan ku tolak ke tepi. Ada cinta aku kejar selagi ada nyawa. Buat apa dah kisah pada hati beza. Rasa hujan pun ada dah tetap nak cerita. Tanpa ada sedar banyak diam simpan derita. Teduh berlari bertambah bumi. Tetap berlari jauh dari sunyi. Peduli jangan sekali bunyi suara sumbang. Biar tak berkali jiwa takkan tumbang. Jadi aku tetap aku. Cuma yang rasa luar dalam lagu. Sayur layu apa perlu tahu. Jangan siapa pilih jadi aku cuma aku. Kan ku tak semua. Ku tempuh segala. Saya padahal ku tak semua, ku tempuh segala. Suaramu masih segar di telinga. Hari tak indah pun ku tetap terima. Dekat di hati walau tiada di sisi. Tak pun ada ganti kita jumpa dalam mimpi. Apa dah halah nak babat cua cendol. Kalau ada salah aku sendiri ubah betul. Kepala batu aku ikut cara aku. Kalau tak suka kita bukan sebangku. Jadi aku tetap aku.